Assalamualaikum, selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam KOC Foundation Program. Saya Harun Zainal. Untuk video entry kali ni, saya rasa dah masuk dalam bab 6. So kita dah habis dah bab 5 dalam video yang sebelum ni. So yang mana yang dah habis tu mungkinlah bolehlah cuba-cuba untuk buat latihan dalam buku yang ni, kalau rajin lah. Tapi kalau nak sebagusnya kita buatlah kita punya self assessment lah, kita panggil, kita uji diri kita sendiri sama ada kita faham ataupun tak. Dia pun memang ada jawapan dia juga dalam buku ni. Ada soalan, ada jawapan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. So mungkin boleh cubalah untuk jawab soalan-soalan yang ada tu untuk setiap bab yang kita dah habis. Okay, so hari ni ataupun video kali ni kita akan masuk pada bab 6. Kita tinggal bab 6, lepas tu last bab 7. Okey lah tu. Okey, so kita tengok tanpa membuang masa lagi. So untuk bab 6, untuk topik yang pertama ni, kita akan discuss more pada Ohm's Law. Ni adalah introduction to automotive electricity. Right, so memanglah Ohm's Law ni dia sebenarnya dalam kejuruteraan elektrik memang semua pun orang kena belajar. Ni adalah basic dia lah, undang-undang Ohms. Untuk otomotif pun, memandangkan otomotif ni ada juga menggunakan elektrik, ada juga menggunakan kuasa elektrik. So maknanya kita pun kena tahu juga macam mana kita nak applykan Ohm's Law ni untuk kita punya sistem electrical. Ok, so kita tengok dulu. Ini adalah introduction dia. Dia dalam ni dia bagi tahulah, electricity is the flow of movement of change in any given circuit. Elektrik, kita boleh cakap ni elektrik adalah electron flow. Dia lebih kepada elektron lah. Sebab tu dia nama dia electricity. Elektrik daripada elektron. Elektron ni macam atom lah. Dia ada charge positif, ada charge negatif. So dia akan bergerak dalam semua circuit yang kita ada dalam litar. So dia adalah satu energi ataupun kuasa yang tak boleh dilihat dengan mata kasar, tapi kita boleh measure dia dengan menggunakan measuring tool. Measuring tool ni contohnya multimeter lah. Meter yang kita gunakan untuk kita check dia punya voltan, arus, current, ataupun kita nak check dia punya resistance. Okay, Ohm's Law is the fundamental knowledge that will let us understand how electrical charge flowing or moving through the electrical conductor is behaving. So daripada Ohm's Law ataupun hukum Ohms, hukum Ohms, dia tak panggil undang-undang Ohms, dia hukum Ohms ni adalah dia punya asas lah, pengetahuan asas untuk kita tahu macam mana electricity tu, electrical ataupun elektron tu dia bergerak macam mana, berapa banyak dia punya kelajuan dia, speed dia, itu dia punya berapa banyak elektron ada dalam satu litar tu. So kita kena measure menggunakan kita punya electric measuring tools. So kita tahulah sama ada voltage terlalu tinggi ataupun resistance terlalu tinggi ataupun current terlalu tinggi ataupun rendah. So kita boleh tahu menggunakan hukum Ohms. So kita punya electrical system untuk kereta macam ignition system, starting system, glow plug system yang untuk engine diesel, juga akan didiscuss atau dibincangkan dalam chapter 6 ni. So untuk kita lebih faham lah macam mana sebenarnya automotive electricity ni dia bekerja dalam kenderaan kita, di kenderaan kita. Ok, so ini adalah learning objective untuk video ni, untuk topik yang kita nak bincangkan hari ni. So kita nak memahami apa itu hukum Ohms. Right, then kita juga akan applykan hukum Ohms ni, dia punya formula untuk kita kira lah voltage, resistance dan juga current. Maksudnya lebih kurang macam kita ada belajar matematik sikit lah, tambah tolak bahagi, darab, macam tu lah. Kita nak cakap matematik yang asas lah. Dia tak adalah sampai nak cari punca kuasa apa semua tu yang tinggi-tinggi, tak sampai lah tu. Ni kira cakap pengiraan yang mudah. So jangan nak fikir susah pula, dia senang je sebenarnya. Nanti saya tunjukkan cara dia macam mana nak buat pengiraan. Ok, so kita tengok dulu Ohm's Law. Ok, dia Ohms ni, hukum Ohms ni biasanya dia macam mana dia dapat daripada nama orang itu sendirilah. Nama dia George Simon Ohms. Ini dia dapat pada 1827. Saya pun tak lahir lagi.
Saya pun tak pasti mak saya dah lahir ke bapak saya dah lahir, mungkin belum juga. So ini adalah fundamental knowledge dalam electricity untuk menerangkan hubung kait yang antara voltage, volt lah, voltan, current, arus, dan juga resistant. Resistant adalah satu benda yang dia block arus ataupun dia block current untuk flow. Okay, so yang bergerak dalam electrical parts ataupun conductor pada certain temperature. Constant temperature ni maksudnya temperature yang malah lah constant. Dia tak ada berubah sangat sebab temperature ni sebenarnya pun dia akan efek pada voltage yang lalu ataupun arus yang mengalir. So dia memang akan ada impact dia, ada dia punya kesan dia pada setiap benda yang dalam litar tu. Okay, sebab temperature ni kita tahu kita punya konduktor, contoh konduktor yang kita gunakan adalah copper, tembaga. So bila dia waktu dia panas, mungkin dia punya resistance akan menjadi semakin kurang. Waktu dia terlalu sejuk, mungkin resistance dia akan jadi tinggi. So dia akan efek lah. So kita kena tahulah, sebab tu kita kena faham Ohm's law tu dan macam mana cara untuk kita gunakan. Okay, electrical current flowing across a linear resistance is directly proportional to the voltage that it apply across it, but inversely proportional to the resistance. So ini adalah Ohm's law punya definition. Maksudnya dalam satu parts ataupun dalam satu line linear, line mendatar lah sebetulnya. Okay, current yang mengalir dia adalah direct proportional, dia sama dengan voltage tu, tapi dia inversely, dia disongsangkan dengan dia punya resistance. So itu dalam bahasa Melayu dia lah. Okay, so dalam bentuk dia punya measurement, nanti saya tunjuk dalam bentuk formula dia macam mana. Okay, so ini adalah untuk unit measurement ataupun role setiap quantity. So biasanya kita akan ada quantity current, voltage dan juga resistance. Ini dalam electrical, dalam wiring. So dia mesti ada 3 benda ni: current, voltage, resistance. Apa itu current? Current itu arus. Arus maksudnya electricity adalah electron movement, ataupun kita nak cakap dalam bentuk atom ke apa, tak kisahlah, tapi dia electron movement. So berapa laju pergerakan elektron tu adalah dia punya current. Maknanya macam kita contoh air sungai, dekat air sungai. So berapa laju air sungai tu mengalir, itu adalah arus dia. Awak terjun sini, timbul kat belah sana. So berapa laju arus dia, itu adalah dia punya current. Voltage tu adalah amount elektron, berapa banyak elektron yang ada. So berapa banyak air yang ada kat dalam sungai tu, itu adalah dia punya voltage, amount of elektron. Resistance ni adalah satu benda yang menghalang. Tak kisahlah satu benda ke, dua benda ke, tiga benda ke, apa saja yang menghalang pergerakan voltage dan juga current, itu adalah resistance. Contoh macam dalam sungai mungkin ada batu-batu ke, pokok-pokok ke. So benda tu akan menghalang laluan air ataupun menghalang amount air yang nak lalu tu. So ini dia punya electricity lah. So 3 benda dalam tu. So simbol yang digunakan biasanya untuk current, kita gunakan I. Saya pun tak tahu kenapa I, tapi dia adalah sebabnya. So mungkin daripada bahasa yang digunakan, mungkin orang ni di Jerman ke apa. So untuk voltage biasanya kita guna E. E tu adalah untuk elektron, V ataupun voltage, dan R tu adalah resistance lah. Unit of measurements untuk current kita biasanya kita panggil dia, unit dia ampere. Untuk voltage volt, dan untuk resistance adalah ohm. So dia punya abbreviation, maknanya dia punya simbol lah yang digunakan. Biasanya unit of vibration, ampere kita letak A lah. 1A kita tahulah, 1 ampere. Biasanya kita nak tengok benda ni dekat atas fuse, dia tulis 10A. So kita tahu ni 10 ampere. 0.5 maksudnya 0.5 ampere. So untuk voltage biasanya V ataupun millivolt, MV ataupun kilovolt, megavolt, berapa banyak volt, tak kisahlah. Jadi dia ada V belakang tu, maksudnya itu adalah unit dia untuk voltage. Dan satu lagi untuk resistance, dia ada bentuk topi. Tapi kita panggil dalam bahasa senang, mudah nampak macam topi, tapi ini adalah simbol omega sebenarnya. Omega yang tanya saya lah, mana dia orang dapat simbol-simbol ni, saya pun tak tahu. So kita follow je. Dia dah buat hukum tu, kita follow je, senang. Jangan fikir macam mana dia boleh dapat hukum ni. Nak fikir macam mana tu, nanti pening lah kepala. So tak payah pening-pening, so kita follow je. Okay, role in the circuit.
Current adalah pressure that trigger electron flow. Dia speed pressure, berapa laju dia boleh lalu. Alright, so untuk voltage adalah rate of electron flow, berapa banyak elektron yang mengalir tu. Resistance adalah inhibitor ataupun sesuatu yang menghalang. So dalam circuit, so kita perlukan tiga-tiga ni sebenarnya. Right, so untuk kita make sure sesuatu benda tu berfungsi, kita panggil dia sebagai load, contoh lampu. So kita perlukan benda ni tiga-tiga dan dia perlu dikawal. Okay, so kita adalah komponen-komponen dalam sistem elektrik kita yang kita boleh kawal. Berapa banyak arus yang perlu mengalir, berapa banyak voltage yang perlu ada, berapa banyak resistance yang perlu kita letakkan untuk komponen tu berfungsi dengan baik. Mungkin kalau kurang ataupun terlebih, mungkin dia akan efek pada komponen tersebut. So ini dia punya role lah. Okay, so kita pergi tengok pada voltage dulu. So apa ni voltage? Voltage is the potential difference of force acting between 2 points in any electrical circuit. It is also called electromotive force. Potential difference. Potential difference ni setiap satu point ke satu point dia ada dia punya potential difference. Contoh kalau dalam electrical kita buat measurement, satu point ke satu point dia mesti ada dia punya perbezaan potential difference dia. Maknanya dia akan macam mana pun dia akan kehilangan sikit lah dia punya elektron. So ini adalah electromotive force, right? So dia adalah electrical pressure that push the current flowing along the circuit. Dia macam ada satu benda force, kuasa yang tolak elektron untuk bergerak. Elektron ni kalau tak ada voltage ni, dia sebenarnya dia ada tapi dia tidur. So maknanya voltage EMF ni dia adalah satu kuasa yang menggerakkan elektron tu untuk bergerak. Dia kejut, bangun, gerak. Okay. So the higher the amount of force, maknanya berapa kuat dia gerakkan tu, lagi tinggilah dia punya voltage tu. Maksudnya voltage yang tinggi, dia punya force pun akan jadi tinggi, dan elektron bergerak pun akan jadi bertambah laju. Sebab tu dia kita directly proportional dengan voltage, current dengan voltage dia akan sama. Maknanya voltage tinggi, current pun tinggi, voltage rendah, current pun rendah. Senang kita nak faham. Ok, next. Panjang tu, saya dah explain tu. So continuous current is a continuous movement or flowing of electrical charge in the conductive parts. Conductive ni conductor lah. So wire tu. So continuous movement maknanya pergerakan yang bersambung. Itu adalah arus mengalir. Sebab itulah orang dulu-dulu dia selalu cakap current, tutup current. Dia tak cakap pun tutup voltage. So saya kecil-kecil bapak saya selalu cakap off current tu, off current ni petik-petik. Saya pun apalah current, kenapa tak cakap elektrik? So rupanya current tu adalah termasuk dalam electrical juga. So volt current, dan current ni lah sebenarnya adalah yang menyebabkan benda ni bergerak ataupun suatu benda tu bekerja. Okay, so ada current, direct current. So kita ada dua type of current. Satu kita panggil dia sebagai direct current dan satu lagi alternate current. So direct current ni senang kita nak faham, dia bergerak dalam satu arah saja, one direction with constant voltage polarity. Constant voltage polarity maksudnya kalau dia adalah 12 volt, so current dia flow satu direction straight saja. Untuk alternate current, dia boleh naik turun, so daripada negatif kepada positif, sebab voltage pun akan bertukar daripada positif dan juga negatif. Alright, so itu adalah alternating current. Alternating current contoh macam dynamo lah. Direct current ni macam bateri. Bateri tu direct current. Ok, dan kemudian kita tengok pada resistance. So resistance ni adalah opposing energy that resist the flow of charge or current in any given circuit. Dalam perkataan mudahnya, benda yang menghalang pergerakan elektron untuk bergerak di dalam litar. Tak kisahlah kita ada voltage tadi, kita ada current. So resistance ni adalah suatu benda yang sebaliknya. Sebab tu kita cakap inversely proportional to voltage. Maksudnya dia memang melawan lah, berlawan dengan voltage tu. Voltage nak lalu, dia kurangkan. So ibarat macam dalam air dalam pipe. So bila kita buka air, kemudian kita pegang pipe getah tu, kita tekan, so maksudnya air yang lalu tu dia akan jadi semakin sikit lah. So itu adalah dia punya resistance. Ini dua contoh lah.
less resistant dengan more resistant. So kita boleh tengok apa beza dia lah. So dia akan efek lah pada pergerakan elektron, dan juga secara automatik dia akan efek pada jumlah arus yang mengalir dan juga jumlah voltage yang menggerakkan elektron tu. So ingat balik, voltage tu adalah something yang push elektron to move. Current tu adalah berapa laju pula pergerakan elektron tu. Okey. Ingat nak tanya dia tanya soalan ke apa. Yang biasa dalam kelas kan mesti tanya anak murid-murid saya, mungkin saya tanya ada soalan ke tak. Sini nantilah tanya soalan. Okey, yang ini adalah water flow analogy untuk saya tunjukkan dalam slide ni, untuk kita faham sebenarnya, sebab electrical ni adalah satu benda yang kita tak boleh nak nampak. So apa yang boleh kita buat untuk kita cuba faham kan, macam mana electrical tu dia punya bergerakan physically dia. So kita boleh gunakan water ataupun kita boleh gunakan air. Alright, so kita boleh tengok voltage ni adalah amount, berapa banyak air yang kita letak dalam satu bekas. Kemudian dia biasanya disebabkan tekanan, pressure, so dia akan tolak air tu. Alright, so bila dia tolak air tu, okey, mengalirnya air tu, berapa laju laluan air tu adalah kita punya current. Alright, so ampere. So dari sini kita boleh nampak pula untuk ampere kita ada more dan less. Kalau kita tengok yang dekat sini yang more, maksudnya kita ada kurang, resistance kita kurang. Dan dekat bahagian sini dia punya salur dia untuk bahagian bawah ni kita tengok dia lebih sempit, maksudnya dia ada banyak resistance, dia ada banyak benda yang menghalang laluan ni. Dia ada bottleneck lah kita cakap. Right, so air yang lalu pun keluar pun lebih sikit berbanding yang dekat bahagian yang besar ni. So itu perbezaan dia. Secara automatik kita tahu dia punya ampere dan juga dia punya voltage akan jadi kecil sekiranya resistance dia menjadi bertambah besar. Senang nak faham kan? Okey. Inilah dia hukum Ohms, formula dia. Alright, so kita ada voltage. Alright, so V is equal to I times R. Right, so V is equal I times R. Tadi kita cakap current is directly proportional to voltage. So bila kita cakap current is directly proportional to voltage, I is equal to V, but inversely proportional to resistance. Sebab tu resistance kita di bawah, so dia jadi terbalik, dia melawan sebenarnya. Okay, so dia directly proportional, dia maknanya dia lebih kurang sama, tapi dia inversely proportional, dia disongsangkan dengan sini. So tapi kita tak gunakan I sama dengan V bahagi R. So kita boleh gunakan formula Ohms ni, kita pakai V sama dengan IR. So daripada formula ni kita boleh pusingkan lah dia. Contoh kita nak dapat V, so kita boleh gunakan terms kita. So maksudnya saya tutup V, untuk saya cari V, saya tutup bahagian V, so apa yang tinggal I kali dengan R. So itu adalah voltage saya. Untuk saya cari R, saya tutup bahagian I saya, so saya dapat V bahagi dengan R. Untuk saya cari R resistance saya dapat V bahagikan dengan I, arus saya berapa. So itu adalah jumlah resistance. So ini adalah kita punya formula basic, formula yang kita gunakan untuk kita buat biasanya kita buat pengujian lah untuk kita punya sistem elektrikal. So kita nak tahu berapa banyak voltage yang lalu, berapa banyak current yang ada, okey, dan berapa banyak resistance yang ada dalam litar tersebut. Sebab resistance tu mungkin boleh berubah. So biasanya kita nak tahu resistance dia. Dia ada efek pada voltage dan juga dia akan efek pada kita punya current. Right, so lampu yang menyala malap, sepatutnya dia terang, dia malap. So kita tahu ada something wrong dengan benda yang bekerja ni. Contoh lampu lah, lampu ni sepatutnya terang, tapi bila kita on dia jadi malap. So kita nak tahu apa sebab. So kita boleh measure dia punya, first kita measure dia punya resistance. Sebab kita tahu voltage yang lalu, contoh kereta voltage dia constant, kita ada bateri voltage 12 volt. So kita secara automatik kita dah tahu dah kita punya voltage berapa. So arus ni pula kita boleh dapat daripada biasanya fuse yang dipasang, contoh 10 ampere. So kita pun letaklah V bagi dengan 12 bagi 10, lebih kurang dalam 0. berapa lah. So itu adalah dia punya resistance value dia dalam ohm. So kita tahu ni sepatutnya dia punya ohms adalah sepatutnya banyak ni. Tapi bila kita buat pengujian, kita gunakan multimeter contohnya, kita nak measure dia punya resistance, kita dapat resistance yang lebih besar daripada yang kita kira tu. So secara automatik kita dapat tahu dalam litar ni ada
resistance yang tinggi. So kita bolehlah buat next punya troubleshooting. Mungkin wire boleh ditukar ataupun wire dah berkarat ke apa ke. So kita boleh buat check lah untuk kita test. So ini sebab dia apa kita gunakan Ohm's formula ni. Itu. Okey. Panjang lebar ni cerita ni, dah 20 minit dah. Okey, so ini adalah example calculation untuk guna Ohm's law. Contoh kita ada bateri 12 volt. Ini current yang first punya. Maksudnya kita ada direct current. So ini adalah direct current. Tak kisah sebenarnya current ni kita tak boleh nak cakap dia bergerak dan ikut arah jam atau ikut pusingan jam, sebab current ni dia elektron. Dia adalah satu benda yang dia nak bergerak ikut suka dia sebenarnya, dan senang dalam bahasa yang untuk kita faham. Elektron ni dia bergerak mengikut tempat yang kurang halangan. Dia macam kita juga lah. Naik kereta, naik motor, ada polis, ada buat roadblock apa, kita pun U-turn. Padahal kita rotate, ada lesen semua ada, tapi kita ada halangan lah, ikut jalan lain lah. Sama juga dengan elektron. Right, so kat sini dia ada bagi sampel. Okay, bagi satu contoh lah. So kita tahu kita punya voltage 12 volt dan kita tahu kita punya resistance untuk lampu adalah 3 ohm. Sekarang ni kita nak tahu fuse yang kita nak pasang untuk litar ni. So macam mana? Masukkanlah tadi formula tu. So I sama dengan V bagi R. So 12 bagi 3, secara automatik kita dapat kita punya ampere adalah 4 ampere, 4A. So kita carilah fuse yang dekat-dekat dengan 4. Lalu kita pergi beli, tak ada yang dekat-dekat dengan 4. Paling kecil 5. Pasanglah 5. Jangan pasang terlalu besar. Dia ada percentage dia jugalah. Kenapa tak boleh pasang yang besar Sebab biasanya fuse ni adalah untuk safety device. So kita kena ikut litar tu lah, berapa yang dia punya current amount yang sepatutnya. Tak boleh lebih banyak sangat. Dia ada percentage dia. Kalau saya tak silap saya, lebih kurang dalam 5 hingga 10% saja kita boleh letak dia lebih besar. Kalau lebih kecil tak boleh. Kalau dia 4 ampere, kita kena letak 4 ke atas. Tapi kalau kita letak 3.9 pun tak boleh, fuse tu akan burn, terbakar. Sebab dia punya arus yang mengalir tu terlalu tinggi dan dia akan panas. Fuse tu akan blow. Ini adalah dia punya apabila menggunakan formula lah. So I bagi sama dengan V bahagi dengan R. So 12 bagi 3, so saya dapat 4 ampere. Senang je. Ok, yang ini dia ada satu contoh lagi untuk kita measure resistance. Current dia bagi, battery voltage dia bagi 36 volt. Ok, 36 volt. So kita nak cari R, masukkan formula yang tadi tu. Kita ada R, V bahagi dengan I. So voltage kita 36, kita bagi 4. So kita ada 9 ohm. Untuk litar tu, apa-apa lampu pun kita kena cari resistance value dia mestilah 9 ohm. Kalau tinggi sangat lampu tu menyala tapi mungkin malap. Kurang sangat dia menyala tapi dia akan lebih cepat rosak, sebab current yang melalui komponen tu ataupun load tu dia terlalu kuat sangat. So dia mungkin akan cepat panas, dia akan rosak cepat. So kita boleh tahulah untuk litar tu komponen apa yang sesuai. Ok, yang ini last kali adalah untuk last kot. Ok, so tengoklah lepas ni ada lagi ke tak, saya pun tak pasti. So untuk kita cari voltage pula, so kita ada ampere 2, kita ada resistance kita 7. So kita nak tahu pula berapa voltage yang mengalir ataupun yang ada tekanan dalam ni, atau kita punya pressure, tekanan untuk elektron kita berapa. So kita gunakanlah formula V sama dengan I kali dengan R. So direct lah, kita 2 kali 7, so kita dapat 14 volt. So secara automatiknya kita tahu dalam litar ni ada 14 volt. Tapi untuk kereta tak adalah, biasanya dia punya voltage adalah constant 12 volt. Ada juga yang dia boleh naik sampai kepada 14, itu pun bergantung kepada kita punya alternator. Tapi itu alternator dia direct output daripada alternator. Tapi alternator ni dia ada satu komponen pula yang dia akan kawal arus tu. Maknanya dia akan stabilizekan current tu supaya dia mengalir masuk kepada electrical system kita. Dia punya voltage tu constant saja. Sebab dia tak boleh naik dan turun So untuk mengelakkan kerosakan saya rasa itu saja kot untuk video kali ni. Ini kita belajar mengenai Ohm's law. Right, so macam biasalah, sekiranya ada apa-apa soalan boleh tanya saya dekat bawah ni. Okay, so cuma jangan tanya Ohm's tu siapa. Saya memang tak kenal dia. Macam mana dia boleh dapat hukum tu pun jangan tanya saya juga. So mungkin boleh tanya dengan kawan saya, Mr. Google.
Google lah, tengok macam mana. Saya pun tak belajar lah dia punya sejarah tu. So saya biasanya apa formula yang dia dah ada buat tu kita follow saja. Alright. So terima kasih lah atas kesudian menonton video ni. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.